Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Afiq Ipin. So, dalam video kali ini, saya akan share dengan anda semua berkenaan dengan 3 jenis loan yang ditawarkan oleh bank-bank di Malaysia bila korang nak beli rumah. Dan yang mana satu yang patut korang pilih, yang mana satu yang sesuai dengan situasi kewangan korang. Okay, macam ni. So, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah basic term punya loan. Basic term tu adalah kalau dulu biasanya ini je loan yang ditawarkan oleh bank di Malaysia. Akan tetapi sekarang dah ada pilihan yang kedua dan yang ketiga. Okay, so kita tengok basic term tu apa. Okay, bila you ambil loan yang yang dia punya jenis dia adalah basic term punya loan ialah, so you punya monthly commitment ataupun monthly installment untuk pinjaman perumahan tu dia kekal sama throughout the period. Maksudnya kalaulah you ambil loan tu selama 30 tahun lah, bagi contoh, okay. So, sepanjang 30 tahun tu, katakanlah kalau you punya bayaran tu 500 sebulan, dia akan kekal 500 sebulan tu sampailah habis, you punya, tenure loan tu. Macam tu, dia tak akan berubah. Maksudnya kat sini adalah, kadar interest dia tak berubah. Kadar interest dia adalah fix sepanjang tempoh loan tu. Tapi kita kena ingat, okay, loan jenis ni dia tak memberikan kita flexibility ataupun dia tak memberikan kita kemudahan untuk kita bayar advance payment. Maksudnya sebagai contoh, okay, kalaulah kita pada satu masa tu kita dapat duit lebih. So kita dapat bonus ke, kita dapat income yang lebih ke. So kita nak bayar advance loan tu supaya kita dapat kurangkan interest rate yang dikenakan atas loan tu. So untuk basic term loan ni you tak boleh. Ataupun kalau boleh pun susah. Maksudnya you kena pergi nego dengan bank tu, kena cakap mungkin boleh tapi susah. Tapi kebiasaannya tak boleh lah bila basic term punya loan ni. So kalau even kalau you bayar loan tu, you bayar advance payment sekalipun, dia takkan mengurangkan jumlah principal loan tu. So itu adalah kekurangan untuk basic term punya loan. Yang kedua pula adalah semi-flexi punya loan. Okay, so bila kita ambil semi-flexi punya loan ni, maksudnya kat sini adalah bank memberikan sedikit flexibility kepada peminjam tu terhadap loan yang mereka ambil tu. Dan juga semi-flexi punya loan ni, kita punya kadar monthly installment tu dia mungkin akan berubah. Dia takkan sama sepanjang tempoh loan kita tu. Dia mungkin berubah, maksudnya dia mungkin jadi lebih tinggi ataupun dia mungkin jadi lebih rendah. Macam mana benda tu boleh berlaku? Okay, so kita tengok ni. Dia macam ni. Kadar interest untuk semi-flexi punya loan ni adalah dia berdasarkan oleh BLR daripada bank itu, iaitu base lending rate, ataupun kalau kita ambil Islamic punya financing dia panggil BFR, iaitu base financing rate. Okay. Memanglah BLR ataupun BFR ini ia ditentukan oleh bank, akan tetapi benda ni, rates BLR ni, base lending rate ni adalah dipengaruhi oleh OPR, iaitu overnight policy rate yang ditentukan oleh bank negara. So kalau bank negara dia reducekan, bank negara Malaysia tu kalau dia reducekan OPR, bermaksud kadar interest yang dikenakan ke atas loan kita juga akan berkurang. Dan ini menyebabkan kita punya pinjaman perumahan tu, maksudnya installment tu, monthly installment tu juga akan berkurang. Macam tu. So, jika kita ambil semi-flexi punya loan ni, okay, kita ada sedikit kebebasan untuk ke atas loan tu. Maksudnya kita boleh pilih untuk kita settle awal loan tu, dan kita boleh pilih untuk kita reducekan kadar interest yang dikenakan ke atas loan tersebut. Macam mana? Okay, macam ni. Sebagai contoh, okay, kalaulah kita tiba-tiba kita dapat bonus ke, ataupun kita buat side income ke, so kita dapat sejumlah duit. So bila kita, contohlah sebulan you kena bayar loan tu 1,000 sebulan, okay, tapi katakanlah you dapat sejumlah duit, you bayar 10,000 terus pada bulan tu. Bila you bayar advance macam tu, okay, bila kadar principal ke atas loan tu dah berkurang, secara tak langsung interest yang dikenakan ke atas loan tersebut juga akan berkurang. Sebabnya interest tu dia hanya dikenakan ke atas baki principal tu, principal loan tu. Jadi bila baki principal loan tu berkurang, so semakin sedikitlah untung yang bank buat. Jadi bila keuntungan bank tu semakin sedikit, maksudnya duit korang makin jimat lah. Macam tu. Dan juga kita juga boleh ambil balik duit tu. Sebagai contoh, kalau tiba-tiba kalau you ada masalah kewangan ke, you terpaksa nak guna cash ke, dan you tak ada cash, you boleh ambil balik duit payment advance yang korang dah bayar tu.
Tapi kena ingat, bila kita nak withdraw balik tu, of course lah akan ada charge, akan ada proses dia. So untuk proses dia tu, korang boleh rujuk dekat bank masing-masing. Okay, so itu adalah berkenaan dengan semi-flexi punya loan. So, yang ketiga adalah full flexi punya loan. Full flexi punya loan ni macam mana? Okay, kalau dari segi kadar interestnya, dia sama macam semi-flexi tadi. Kalau dia punya interest rate tu dia boleh berubah-ubah. Dia berubah-ubah mengikut kadar OPR yang ditetapkan oleh bank negara. Kalau bank negara turunkan kadar OPR tu, jadi kita punya monthly installment tu pun akan berkurang lah. Macam tu. Kalau bank naikkan kadar OPR tu, so kita punya monthly installment pun boleh naik. Okay. So, apa perbezaan di antara full flexi punya loan dengan semi flexi punya loan? Dia macam ni. Full flexi ni maksudnya bank memberikan kita orang kata kebebasan sepenuhnya ke atas loan kita tu. Maksudnya kat sini, kalaulah kita tiba-tiba kita dapat duit lebih, okay, jadi kita boleh option untuk kurangkan interest tu dengan bayar principal tu dengan lebih banyak. Maksudnya kalaulah sebulan-bulan kita kena bayar 1,000 sebulan, jadi kalaulah bulan tu kita bayar 5,000, so kita boleh kurangkan jumlah principal tu. So secara tak langsung interest juga akan berkurang. Tapi katakanlah kalaulah kita bulan tu kita maksudnya kita tak cukup duit ataupun kita terdesak, kita perlu pakai duit. So duit lebihan yang kita dah bayar bulan-bulan sebelum ni, kita boleh ambil balik. Dan kita nak ambil balik tu, dia tak ada dikenakan sebarang charge, tak ada sebarang proses yang rumit pun macam semi flexi tadi. Kalau macam semi flexi tadi, kalaulah you nak ambil balik duit yang you dah bayar advance sebelum ni tu, you kena buat surat, you kena pergi jumpa, you kena pergi bank tu, macam tu. So bergantung pada bank tu lah macam mana prosedur dia. Tapi kalau full flexi punya loan ni, dia senang je. Kalau you rasa you tak cukup duit, you boleh ambil duit lebihan yang you bayar tu sebelum ni. Kalau you rasa duit you banyak, you nak kurangkan interest, you boleh bayar banyak kat atas loan tu. Macam mana bank boleh buat perkara ni? So dia buat macam ni tau. Kita punya loan tu, okay, bank linkkan dengan current account. So bila kita depositkan duit dalam current account tu, so duit yang kita deposit tu akan mengurangkan jumlah principal ke atas loan tersebut. Jadi bila bermain dengan current account ni, kita boleh keluarkan bila-bila masa lah duit dalam tu, ataupun kita boleh tambah bila-bila masa lah, kita boleh deposit bila-bila masa lah duit dalam account tu. Nampak tak? Untuk full flexi punya loan ni juga, okay, ada sesetengah orang dia menggunakan fasiliti full flexi punya loan ni untuk mendapatkan pinjaman rumah tanpa dikenakan sebarang interest langsung. Macam mana mereka buat? Macam mana mereka boleh dapatkan home financing ataupun pinjaman perumahan tanpa dikenakan interest langsung oleh pihak bank? Dia macam ni tau. Bila dia nak, contohlah dia nak beli sebuah rumah yang berharga 500,000. Okay. Dan dia buat financing 400,000 saja sebab dia bayar down payment 20%, 100,000. So bila dia buat financing ataupun loan sebanyak 400,000, so loan tersebut akan dilinkkan dengan current account bank tersebut lah. Okay. Jadi orang yang buat loan nak beli rumah tadi, dia ada cash sebanyak 400,000. So bila dia ada cash sebanyak 400,000, dia depositkan cash tersebut ke dalam account loan tersebut. So dia punya baki principal dalam account loan tersebut tadi ada 400,000. Okay, dan dia depositkan 400,000 juga dalam account tadi. So maksudnya kat sini baki principal dia adalah kosong. Jadi interest dikenakan ke atas baki tadi dan baki tu kosong. So dia dia buat pinjaman tu tanpa dikenakan sebarang interest pun. Tapi sebagai contoh, kalau tiba-tiba dia ada masalah kewangan ke, dia punya business drop ke macam mana, so dia boleh keluarkan duit tu balik dalam current account tadi, boleh keluarkan untuk dia punya business lah. Macam tu. So itulah cara-cara orang berniaga yang menggunakan fasiliti full flexi punya loan ni untuk mendapatkan loan rumah tanpa dikenakan sebarang interest. So, kesimpulannya, mana satu yang patut kita pilih? Basic term loan ke, semi flexi ke, ataupun full flexi? Dia sebenarnya benda ni bergantung kepada jenis income korang tu. Kalau korang seorang yang makan gaji, orang yang mempunyai income yang tetap tiap-tiap bulan tu. So, bila you ada income yang tetap,
you tak ada nak fikir nak cari duit lebih ke, ataupun you punya kata apa perbelanjaan tu tetap setiap bulan. So you tak nak fikir apa ni installment rumah you tu naik ke turun ke. So you bolehlah ambil untuk basic term loan tadi. Tapi kalau you seorang yang variable income, maksudnya you punya income tu fluctuate, biasanya orang bisnes lah. Bila income you fluctuate, ada bulan you dapat banyak, ada bulan you dapat sikit. So you bolehlah ambil option untuk semi flexi ataupun full flexi punya loan. Sebab bila you dapat duit banyak bulan tu, so you boleh reducekan interest rate untuk loan you tu, you boleh bayar advance. Macam tu lah. Dia bergantung kepada kita punya income, jenis income kita tu macam mana. So setakat itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Sampai kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.